Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kumpulan Mas Irhud, ahli kumpulan Nadia Azwani, Nurul Izzah, Mazatun Nadia dan Nurin. Mas Irhud ni tertaksir apabila orang awam dan wanita bertudung mengalami masalah sakit di bahagian belakang telinga. Maka tahsinnya Mas Irhud ni membolehkan menangani masalah yang dihadapi oleh mereka. BC mengeluarkan dan membekalkan produk Mas Irhud yang menepati citarasa pelanggan. Manakala misi menawarkan kualiti yang terbaik dan harga yang berpatutan dan memenuhi citarasa pelanggan. Kekuatan Mas Irhud ni telinga pemakai tidak akan berasa sakit, selesa kerana tidak mempunyai kestabilan yang kukuh. Harga yang berpatutan sesuai untuk semua golongan. Produk yang lain daripada pesaing, pelanggan akan menyukai kerana mudah dibawa ke mana-mana sahaja, sangat unik dan selesa untuk dipakai. Diperbuat daripada silikon, tidak akan merosakkan kulit. Kelemahan dia mudah hilang kerana saiznya yang kecil, sederhana, tidak dapat berkembang lebih luas. Contohnya tidak dapat dipasarkan di pasaran luar negara. Pengurusan yang lemah akan mengurangkan keuntungan. Kekurangan sumber promosi barangan seperti kurang dropship, ejen, stokis. Peluang pelibatan produk dalam pemasaran dan produk di antarabangsa mewujudkan pasaran baru. Menguatkan lagi penjualan produk dalam talian seperti Shopee, Lazada, Instagram dan lain-lain. Ancaman pemalsuan produk seperti membuat produk sama dari segi bentuk, corak, kemunculan produk yang lain yang lebih berkualiti, persaingan dengan syarikat-syarikat lain. Saya Nurin binti Khairi Amri. Seterusnya saya akan menerangkan tentang 2.0 iaitu pengurusan sumber manusia. Okey, saya akan start daripada 2.1 iaitu keperluan jawatan. Dalam perniagaan bisnes Mas Irhud kami ada 5 jawatan iaitu yang pertama ialah Nadia Azwani sebagai CEO, yang kedua ialah Mazatun Nadia sebagai Marketing Manager, yang ketiga ialah Production Manager iaitu Nurul Izzah, dan kami ada juga Finance Manager 1 dan Finance Manager 2. Okey, Nurin iaitu saya sebagai Finance Manager 1 dan Nadia Hazwani sebagai Finance Manager 2. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada 2.2 iaitu jawatan deskripsi dan spesifikasi tugas. Okey, jawatan pengurusan pemasaran. Job specification ialah sekurang-kurangnya diploma dalam bidang ekonomi, kewangan atau bidang yang berkaitan, 2 tahun pengalaman pengurusan dan pengetahuan mengenai prinsip GAAP. Okey, job description dia ialah yang pertama, merangka strategi pemasaran dan mencari peluang terbaik untuk sasaran pasaran. Yang kedua, iaitu mengenal pasti pasaran sasaran dan menganalisis trend pasaran semasa. Dan yang last sekali ialah mengkaji keperluan dan kehendak pelanggan serta maklumat pesaing. Okey, yang kedua pula ialah pengurus produk. Okey, job specification pengurus produk ialah calon perlu mempunyai sekurang-kurangnya diploma dalam pengajian perniagaan, pentadbiran pengurusan atau setara. Dan bahasa yang saya akan menerangkan pula tentang 2.4 iaitu susun atau pejabat. Okey, seperti yang kami telah beritahu, kami mempunyai kedai dan kedai tersebut kami sewa. Okey, ini antara plan yang kami aturkan. Okey, antaranya ada ruang menunggu, bilik mesyuarat, kuanter pertanyaan dan pejabat dan ruang operasi. Kami juga ada surau, bilik penyimpanan stok, dapur dan tandas. 2.5 ialah senarai perabot dan peralatan pejabat. Penghawa dingin, meja and kerusi, meja kaunter, mesin, photostat 3-in-1, kabinet file, alat pemadam api, telefon dan fax, papan tanda syarikat, set komputer, alat tulis dan set sofa. Okey, 2.6 ialah senarai pembekal dan kos perabot dan peralatan pejabat. Kami juga ada 12 iaitu keseluruhan berjumlah 19,740. Dan senarai pembekal kami adalah kilang Luvia Star, kilang yang membuat Mas Irhud. Kami membeli dari pembekal iaitu kilang secara pukan. Seterusnya kilang decorak. Selepas Mas Irhud kami sudah siap, kami menghantar pula ke kilang kedua iaitu untuk membuat corak di Mas Irhud kami tersebut. Corak pada setiap Mas Irhud kami adalah limited design sahaja kerana corak tersebut dibuat khas dengan idea kami sendiri. Contohnya, pada batch pertama kami mengeluarkan 5 corak sahaja, maka pada batch seterusnya kami akan mengeluarkan corak yang berlainan pula. Disebabkan itulah kami mengatakan Mas Irhud kami sebagai limited edition. 2.7 ialah perbelanjaan rancangan sumber manusia. Objektifnya ialah perancangan sumber manusia ni
merupakan proses menentukan bilangan dan jenis sumber manusia yang diperlukan oleh organisasi pada masa hadapan agar tidak wajar dapat diambil bagi memastikan ianya memenuhi keperluan. Justru itu, beberapa objektif telah dikenal pasti dan dalam memastikan kejayaan perancangan sumber antaranya ialah meramalkan bilangan dan jenis pekerjaan yang diperlukan pada masa depan atas peramalan permintaan pekerja. Yang kedua, meramalkan bilangan dan jenis pekerja yang sedia ada, peramalan penawaran pekerja. Yang ketiga ialah membandingkan permintaan dan penawaran sumber tenaga manusia dalam organisasi. Yang keempat ialah membentuk dan melaksanakan perancangan sumber manusia. Dan yang last sekali, menilai rancangan-rancangan yang telah dilaksanakan untuk menentukan keberkesanannya. Okey, kepentingan rancangan sumber manusia ni ialah mengekatkan pekerja, integrasi objektif perniagaan dan pengurusan sumber manusia, merancang program latihan pekerja, menggunakan sumber manusia dan dengan lebih berkesan, meramal lebihan dan kekurangan pekerja, pembangunan pekerja yang lebih baik, dan yang last sekali, pelaksanaan Equal Employment Opportunity EEO yang lebih efektif. Okey, itu sahaja daripada saya tentang 2.0. Seterusnya, 3.0 akan diterangkan oleh Nadia Hazwani. Seterusnya, 3.0 pengurusan pengeluaran operasi. Pertama, produk pengeluaran, di mana mas ia hook dikeluarkan mengikut jenis pengeluaran secara berkelompok, iaitu produk yang dihasilkan dalam kelompok-kelompok tertentu seperti yang dikehendaki oleh pengguna. Ciri-ciri pengeluaran mas ia hook ialah dikeluarkan dalam kuantiti yang sederhana. Selain itu, standard dan spesifikasi mas ia hook ditentukan melalui cita rasa pelanggan. Pengeluaran mas ia hook mempunyai fungsi yang sama, iaitu membantu menyelesaikan masalah sakit di belakang telinga apabila memakai pelitup muka dalam jangka masa yang lama. Pengeluaran mas ia hook dibuat mengikut satu kelompok dan diikuti dengan kelompok-kelompok yang lain. Segala peralatan untuk menghasilkan mas ia hook disusun untuk mengeluarkan produk atau corak yang berbeza. Semua tenaga kerja akan disusun bagi mengeluarkan produk mas ia hook yang mempunyai corak yang berbeza mengikut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan. 3.2. Anggaran pengeluaran bulanan dan tahunan. Untuk anggaran bulanan, kami menjangkakan sebanyak RM21,000 di mana lebih kurang 3,500 unit akan dijual. Di mana setiap unit akan dijual dengan harga RM6 sahaja. Untuk tahunan pula, kami menjangkakan sebanyak RM252,000 akan diterima oleh syarikat kami, di mana hasil bulanan RM21,000 kami darab dengan 12 bulan. 3.3. Sumber-sumber bahan mentah, di mana kami memerlukan beberapa jenis bahan mentah, antaranya ialah getah elastik, pewarna dan juga benang. 3.4. Keperluan mesin dan peralatan, di mana kami memerlukan mesin bancuhan bahan mentah, iaitu getah elastik akan diadunkan dengan bahan-bahan tertentu. Seterusnya, kami memerlukan alat untuk melakukan proses corak pada mas ia hook mengikut corak-corak yang telah ditetapkan. Selain itu, kami juga memerlukan kotak besar untuk membungkus ataupun menyimpan mas ia hook. Kami juga memerlukan plastik untuk melakukan pembungkusan terhadap produk kami. Akhir sekali, kami memerlukan bubble wrap untuk memastikan produk kami tidak rosak jika dihantar kepada pelanggan melalui pos laju ataupun JNT. 3.5. Susun alur pengeluaran, di mana kami memulakan dengan mengambil atau membeli stok dari pengeluar. Seterusnya, setelah menerima stok, kami akan membuat kawalan mutu, di mana jika peralatan itu bermutu, kami akan melakar dan mewarnakan corak serta mengasingkan mengikut corak dan warna supaya mudah untuk dicari. Seterusnya, kami akan tampal label dan stiker di setiap produk yang telah siap dan dipasarkan ataupun kami akan mengagihkannya kepada ejen. Namun, sekiranya sewaktu membuat kawalan mutu, stok yang kami terima agak tidak berkualiti, kami akan buang. Akhir sekali, 3.6 iaitu perbelanjaan rancangan operasi pengeluaran, di mana untuk belanja aset kami memerlukan sebanyak RM1,740 untuk membeli mesin dan peralatan serta ubah suai kedai. Seterusnya, belanja bulanan kami memerlukan sebanyak RM12,850 untuk gaji, KWSP, sekso, bahan mentah dan juga deposit sewa kedai. Belanja yang lain kami letak sebanyak RM900 untuk sewa kedai.
4.0 rancangan pemasaran. 4.1 produk, di mana produk yang ditawarkan kepada para pelanggan adalah berkualiti dan setara dengan harga. Perniagaan kami juga sentiasa mengikuti perkembangan semasa ekonomi dan kehendak pasaran supaya perkhidmatan kami sentiasa kekal kompetitif dan diterima oleh pelanggan. 4.2 harga, di mana penetapan harga yang diletakkan ke atas produk dan perkhidmatan yang telah kami tawarkan adalah berpatutan, kompetitif dan ia berkonsepkan price follower atau harga pasaran mengikut kadar pasaran seperti yang diletakkan ataupun yang telah ditetapkan pesaing-pesaing lain. 4.3 lokasi dan pengagihan, di mana lokasi premis terletak di kawasan yang mudah dilihat iaitu beralamat di nombor 31A Taman Tanjung Kedah Darul Aman berhadapan dengan sekolah, pejabat swasta dan sebagainya. Aktiviti perniagaan yang lain yang terdapat di sekitar kedai kami menjadikan kawasan sebagai tumpuan pelanggan dan menjadikannya lokasi yang strategik. 4.4 iaitu promosi, di mana promosi yang kami lakukan untuk memperkenalkan perniagaan kami kepada pasaran adalah dengan mengedarkan risalah di kawasan-kawasan perumahan, melantik ejen jualan, meletakkan banting di tempat yang strategik, memberi kad perniagaan kepada pelanggan yang telah membeli produk kami serta membuat laman web khas untuk produk kami. 4.5 pula strategi pemasaran, di mana kami membawa rekaan terbaru setiap minggu, memastikan harga yang ditawarkan adalah amat berpatutan, memberi diskaun istimewa kepada pelanggan tetap serta mengenal pasti rekaan yang sering dicari oleh pelanggan agar sentiasa mempunyai stok. 4.6 analisis pesaing, di mana di kawasan tempat perniagaan kami juga terdapat ramai yang menjual produk seperti kami. Malah di online juga banyak pesaing terutamanya di Facebook, Shopee dan Instagram. Antara pesaing-pesaing tersebut adalah 5.0 Rancangan Kewangan. Kami dari syarikat iCare Enterprise dan produk kami iaitu Mas Yahoo ialah sebuah perniagaan pemilikan perkongsian. Dengan itu, kami mempunyai modal untuk membangunkan perusahaan tersebut supaya dapat memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Anggaran jumlah kos untuk perniagaan ini ialah sebanyak RM100,000. Kos projek tersebut termasuklah pembelian bahan mentah, bayaran sewa permis, pembelian stok, sewa beli perabot, perbelanjaan pra-operasi, modal pusingan dan banyak lagi yang berkaitan dengan perniagaan Mas Yahoo. Dengan jumlah itu, kami telah bersepakat untuk berkongsi sebanyak RM25,000 bagi setiap rakan kongsi yang berjumlah 4 orang. Syarikat kami mempunyai rancangan kewangan. Ikut adalah video yang menerangkan rancangan kewangan kami. 5.0 Rancangan Kewangan. Kos permulaan perniagaan. Perkara pertama, bangunan kedai 1 unit serta sewa bernilai RM10,800 untuk 1 tahun dan RM900 per bulan. Kedua, van, 1 buah van, status dia belian tunai, nilai dia adalah RM40,000. Ketiga, peralatan pejabat, unit dia adalah semua unit, semua lengkap, status belian tunai. Jumlah dia adalah, nilai dia adalah RM19,740. Yang keempat, mesin pemproses, 2 unit, 2 buah, status dia adalah belian tunai, nilai dia adalah RM20,000. Jumlah untuk kos permulaan perniagaan adalah RM90,540. 5.2 Sumber pembiayaan. Modal terdiri daripada ahli rakan kongsi iaitu Nadia Hazwani, Mazatun Nadia, Nurul Izzah, Nurin. Nilai sumbangan adalah RM25,000 setiap ahli rakan kongsi. Jumlah untuk keseluruhan nilai sumbangan adalah RM100,000. 5.3 Analisis titik pulang modal TPM. Anggaran jumlah kos dan jumlah syarikat iCare Enterprise menghasilkan 3,500 pieces Mas Yahoo. Jumlah kos dia adalah RM5,000. RM5,000 ini adalah untuk 3,500 pieces Mas Yahoo tu. Peralatan dia berjumlah atau bernilai RM200, sewa kilang RM800. Peralatan dan sewa kilang ni adalah kos tetap. Ini bermaksud kos tetap ni adalah kos yang perlu dibayar walaupun produk kita dah berhenti buat macam. Jumlah jualan RM21,000. Kos berubah seunit. Ini jangan kira jumlah kos sama dengan kos berubah tambah kos tetap. Jumlah kos ni kita dapat dah RM5,000. Sama dengan kos berubah tambah kos tetap kita dah tahu. Kita dah dapat itu RM800 tambah RM200 dapat RM1,000. Kos berubah sama dengan RM5,000 tolak RM1,000, kita dapat kos berubah RM4,000. Titik pulang modal. Titik pulang modal dalam unit sama dengan kos tetap bahagi margin caruman seunit.
RM1,000 bahagi dengan RM6 tolak RM1. Dapat RM1,000 bahagi RM5. Sama dengan 200 pieces. Dapat 200 pieces. Harga jualan seunit. Harga jualan seunit adalah jumlah jualan bahagi unit jualan. Dapat RM21,000 bahagi 3,500 pieces. Dapat RM6 untuk satu unit barang yang kami jual tu adalah RM6. Penyata aliran tunai performa. Okay. Pada jualan tunai untuk tahun pertama, jualan tunai ni adalah RM304,800. Dana pemilik RM100,000. Jumlah tunai masuk RM404,800. Tunai keluar adalah pendapatan RM70. Latihan seminar RM1,000. Deposit sewaan RM1,500. Telefon RM250. Gaji RM75,600. KWSP 9828. Per keso 1512. Air dan elektrik 2160. Pengangkutan RM6,000. Petrol tol parkir RM1,440. Baik pulih RM1,800. Penghawa dingin RM5,000. Penghawa dingin RM5,000. Perabot RM4,110. Komputer RM8,000. Mesin RM420. Peralatan RM640. Papan tanda RM920. Alat pemadam api RM400. Lain-lain RM1,200. Stok awal RM50,800. Jumlah yang keluar untuk tahun pertama adalah RM171,650. RM55 penyata pendapatan pro forma. Jualan dia adalah RM304,800. Jualan bersih dia jumlah yang sama sebab tiada pulangan jualan. Lepas tu tolak kos jualan. Stok awal kita terdapat RM3,500. Belian RM54,600. Total dia yang nilai RM54,600. Upah atas belian RM100, angkutan masuk RM500, cuti atas belian RM200. So total yang ditambah untuk upah atas belian hinggalah ke cuti ni adalah RM55,400. Kos barang untuk dijual dapat RM58,900. Sebab RM55,400 ni tambah dengan RM3,500. Kos jualan RM4,300. Tolak RM58,000 ni tolak dengan RM4,300 dapat RM54,600. Tu jualan bersih yang RM304,800 ni. 800 ni tolak dengan kos jualan dapatlah RM250,000. 200. Tolak belian KWSP 9898. Gaji 75,600. Per keso 1512. Latihan seminar RM1,000. Bayar pendaftaran perniagaan RM70. Bayaran sewa RM1,500. Air elektrik RM2,160. Pengangkutan RM6,000. Petrol RM1,440. Baik polis RM1,800. So total untuk belanja adalah jumlah belanja adalah RM99,980. RM250,200 tolak dengan RM99,980 dapatlah untung bersih RM150,200.